Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat dan juga ceria. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sokongan dan pergerakan dalam unit 2.2. Okey, basically tajuk ni dia akan berkaitan dengan tulang-tulang, dengan rangka dan apa lagi yang ada. Okey, kita tengok. Dalam sistem rangka ni dia ada beberapa komponen penting, iaitu yang pertama tulang, ligamen, rawan, tendon dan juga sendi. Okey, kesemua komponen ni berada dalam satu sistem yang sama, iaitu sistem rangka. Okey, bagi tulang ni ialah sejenis tisu penyambung. Okey, dia terdiri daripada binaan sel-sel hidup dan bahan-bahan intrasel yang tak hidup, dan physically dia sangat keras lah. Okey, tulang ini dalam tulang dia terdiri daripada tisu lembut. Okey, di luarnya terdiri daripada tisu keras. Okey, bahan yang terpenting dalam tulang ialah garam, kalsium dan juga gentian protein ataupun kolagen. Okey, bagi bayi, jumlah tulang yang ada ialah 270. Okey, maksud dia dekat sini, baby yang baru lahir tu, okey, tulang dia akan ada 270. Okey, apabila baby tu dah dewasa pula, dia akan berkurang dan menjadi 206. Okey, tulang yang asalnya ada 270 ni akan berkurang menjadi 206. Okey, kenapa? Kita tengok sekejap lagi. Okey, perubahan ini disebabkan oleh pencantuman beberapa tulang seperti tulang sacrum dan juga coccyx. Okey, kat sini awak boleh nampak ada dua rajah, dua gambar. Okey, di sebelah kiri ni adalah tulang sacrum dan juga coccyx bagi bayi. Kalau awak nampak kat sini perbezaan dia antara tulang sacrum dan coccyx bayi dengan dewasa. Okay, untuk bayi ni dia ada line lah. Awak nampak dekat sini sacrum dia ada line kan. Okey, untuk dewasa ni dia dah hilang dah line sebab dia dah bercantum. Okey, kenapa dia bercantum? Okey, percantuman tulang ni adalah disebabkan tulang-tulang ni dah mencapai tahap kematangan. Jadi dia akan bercantum. Itu memang akan jadi semula jadilah. Sesiapa sahaja pun dia akan berlaku proses yang sama. Okey. Okey, dekat sini ialah sistem rangka yang benda ni wajiblah diingat. Tapi antara cara yang paling mudah untuk awak ingat adalah dengan cara awak bahagikan kepada dua bahagian, iaitu tulang ni terdiri daripada upper body dan juga lower body. Okey, ni tulang dari pandangan anterior, ni pandangan posterior, pandangan belakang dan pandangan hadapan. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke klasifikasi dan peranan tulang mengikut bentuk. Okey, tulang diklasifikasikan berdasarkan 4 bentuk, iaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang lepeh atau pipih, dan terakhir ialah tulang tidak sama bentuk. Okey. Bagi tulang panjang, selalunya akan ada di bahagian tangan dan juga bahagian kaki. Okey. Struktur dia adalah mestilah panjang dan juga lebar. Okey, peranan dia sebagai tuas dalam pergerakan. Okey, contohnya tulang pada tangan. Okey, kalau nampak kat sini ada humerus, ada radius, ada ulna. Okey, untuk kaki pula ada femur, tibia dan juga fibula. Awak boleh rujuk gambar rajah sistem tulang tadilah. Okey, yang kedua ialah tulang pendek, iaitu strukturnya berbentuk cube. Dia pendek lah dan didapati di ruang-ruang tertutup dan berongga. Okey, peranan dia ialah memindahkan daya dan memudahkan pergerakan. Okey, contoh-contohnya awak boleh tengok dekat gambar sebelah ni, tulang pendek iaitu carpal. Okey, dia akan berada pada pergelangan tangan dan juga kaki. Kalau tangan dipanggil carpal dan kaki dipanggil tarsal. Okey. Seterusnya ialah tulang lepeh ataupun pipih. Okey. Kalau dah lepeh ni dia mestilah nipis dan juga rata. Okey. Peranan bagi tulang lepeh ni ialah dia sebagai tempat pelekatan otot dan melindungi organ-organ di bawahnya. Okey, contoh tulang lepeh ni ialah tulang kranium,
tulang rusuk, sternum dan juga skapula. Okey, skapula ni boleh nampak dekat bahagian belakang badan kita lah, dekat tulang belikat ni. Okey, seterusnya tulang tidak sama bentuk. Okey, kalau tak sama bentuk ni, struktur dia mempunyai banyak cuaran. Okey, peranan dia ialah sebagai tempat pelekatan otot dan juga artikulasi. Okey, contoh-contoh dia ialah tulang vertebra ataupun tulang yang ada pada belakang badan kita lah. Okey, seperti cervical, thoracic, lumbar, sacrum dan juga coccyx. Okey. Fungsi tulang ni yang pertama ialah dia sebagai sokongan. Dia membentuk struktur kerangka tubuh dan menyokong berat tubuh badan. Contohnya tulang kaki dia akan menyokong berat tubuh badan kita lah semasa berlari, semasa berjalan ataupun berdiri. Yang kedua ialah sebagai tempat pelekatan otot. Okey, sendi, tulang dan juga otot membentuk satu sistem tuas yang membolehkan manusia bergerak apabila berlaku penguncupan otot yang melekat di tulang. Okey, untuk menghasilkan pergerakan yang berpaksi pada sendi. Okey, yang ketiga sebagai perlindungan, dia melingkari dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh badan manusia. Okey, seperti struktur tulang tengkorak, dia melindungi otak. Okey, tulang rusuk yang berbentuk seperti sangkar, dia melindungi jantung dan juga paru-paru. Okey, seterusnya tulang vertebra dia akan melindungi saraf tunjang. Okey, yang keempat, dia sebagai tulang ni sebagai stor penyimpanan bahan mineral. Okey, terutamanya bagi mineral kalsium dan juga fosforus. Okay. Kalsium dikeluarkan untuk kegunaan tulang bagi melaksanakan pelbagai fungsi seperti penguncupan otot. Okay. Penguncupan otot ni untuk bergerak. Yang terakhir ialah tempat penghasilan sel darah. Okey, hematopoiesis adalah satu proses pembentukan sel darah dan platelet yang berlaku di dalam sum-sum tulang. Seterusnya kita pergi ke ligamen. Okey, kalau nampak dekat sebelah ni, yang panjang-panjang warna putih ni ialah ligamen. Okey, ligamen ni ialah tisu berfiber kenyal berfungsi untuk menghubungkan antara tulang dan tulang, satu tulang ke satu tulang yang lain. Dia berfungsi untuk mengekalkan dan menetapkan tulang pada kedudukannya dan membolehkan pergerakan sendi. Dia boleh terkoyak ataupun putus walaupun dia kenyal dan tahan lasak. Okey, biasanya yang mengalami kecederaan ligamen ni selalunya atlet lah, atlet-atlet yang main sukan yang lasak macam bola sepak ataupun rugby. Okay, biasanya kita selalu dengar kecederaan ACL yang ada dekat lutut tu. Okey. Seterusnya ialah fungsi rawan, iaitu fungsi kalau dekat gambar ni yang benda putih-putih ni yang menyalut tulang ni, nama dia ialah rawan. Okey, tisu rawan ni ialah tisu bersifat lembut tetapi kuat, elastik dan tak ada salur darah. Yang kedua ialah dia menyaluti hujung tulang yang membentuk sendi. Okay, berperanan melancarkan pergerakan tulang, artikulasi, mengurangkan geseran antara sendi, melindungi tulang daripada cepat haus. Okay, dan dia menyerap daya hentakan. Okay. Rawan ni kalau dibagi perumpamaan, dia sebagai kasut lah. Okay, dia melindung permukaan hujung tulang. Setiap hujung tulang tu mesti akan ada rawan. Okay, seterusnya ialah tendon, iaitu tisu berfiber yang sangat kuat tetapi dia tak kenyal. Okay, berada di hujung fiber otot. Okay, kalau rawan di hujung tulang, kalau tendon berada di hujung fiber otot. Okay, melekatkan otot pada tulang dan juga pada otot lain. Semasa kontraksi otot, tendon akan menarik tulang dan berlakulah pergerakan. Okay, seterusnya kita pergi ke fungsi sendi. Okay, fungsi sendi ni dia adalah struktur yang penting. Okay, dia tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang rangka yang berartikulasi.
Okey, seterusnya dia bertindak sebagai fulcrum dalam tuas pergerakan. Okey, nampak ni dia penghubung ni kita boleh bergerak. Dia ada kalau pergerakan yang macam ni yang menghubungkan satu tulang ke satu tulang yang lain, dia dinamakan sebagai sendi. Okey. Seterusnya dia membolehkan manusia bergerak dengan pelbagai cara. Boleh dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu pergerakan, fungsi dan juga struktur. Okey, ni awak boleh google lah sebab dia ada banyak jenis yang berdasarkan dia punya kategori lah untuk pergerakan, fungsi dan juga struktur. Okey, sekarang ni kita pergi ke sendi synovial. Okey, sendi synovial ni dia merupakan salah satu sendi yang berdasarkan struktur. Okey. Okey, sendi synovial ni sendi yang bergerak bebas ataupun diatrosis. Okey, yang kedua, hujung tulang ni ditutupi oleh rawan hyaline untuk mengurangkan geseran antara dua hujung tulang semasa bergerak. Okey, fungsi dia sama je macam tadi. Dia mengurangkan geseran, dia menyerap daya hentakan. Okey. Membran synovial menyelaputi rongga sendi dan mengeluarkan cecair synovial untuk melicinkan pergerakan sendi. Okey, awak boleh tengoklah dekat dalam gambar ni dia punya keratan rentas bagi sendi synovial. Okey. Sendi synovial ni dia ada banyak jenis. Awak boleh tengok satu persatu dan dia ada tunjukkan contoh-contoh gambar rajah lah. Okey, yang pertama ialah sendi gelongso. Okey, dua permukaan tulang saling meluncur antara satu sama lain. Okey. Lokasi dia ada di carpal dan juga metacarpal. Ada di pergelangan tangan dan juga kaki. Okey, yang kedua ialah sendi lesung ataupun sendi soket. Okay, bahagian hujung yang bulat tepat masuk ke dalam sebuah rongga cawan tulang lain yang membenarkan bergerak ke semua arah ataupun multi-axial. Okay, sendi ni lokasinya ada di bahagian bahu antara scapula dan juga humerus. Okay, yang ketiga ialah sendi angsel mempunyai satu permukaan bulat untuk diterima oleh tulang lain melalui satu paksi yang hanya membenarkan pergerakan satu arah sahaja dan terletak di humerus dan juga ulna. Okey, seterusnya ialah sendi kondil. Pergerakan hampir sama dengan sendi angsel, tetapi sendi ini boleh bergerak dalam dua arah yang lateral, iaitu ke belakang dan juga ke depan dalam dua paksi. Okey. Dia terletak di falang ataupun jari tulang yang ada pada jari kita. Okey, seterusnya ialah paksi. Pergerakan berputar di bahagian leher untuk menggerakkan kepala. Vertebra cervix yang kedua disebut sebagai tulang paksi. Tulang paksi bersendi dengan atlas bagi membenarkan kepala bergerak dari sisi ke sisi. Okey. Dia ada contoh dia dekat sini pada ulna dan juga radius. Seterusnya ialah pelana membolehkan pergerakan ibu jari ke belakang dan ke hadapan dan pergerakan rotasi yang terhad. Okey. Dia ada pada metacarpal ataupun pada kawasan ibu jari. Okey. Setakat ini sahaja bagi tajuk sokongan dan pergerakan ni. Okey, kesimpulannya, sistem rangka ni terdiri daripada pelbagai dia tak semestinya semata-mata tulang, dan kesemua komponen ni dia akan bekerjasama lah dengan tulang untuk bergerak pun untuk melakukan pergerakan. Okey. Kita akan teruskan topik lain pada kelas akan datang. Okay, sekian, terima kasih.